Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh hadirkan diri. Masya Allah. Malam ni sebelum kita, Masya Allah, nanti kita akan hantarkan semua link-link ini kepada peserta Mishkat, grup Mishkat, Jemaah Mishkat. Sebab kali ini kita akan buat daurah secara percuma. Jadi kita minta semua orang boleh masuklah, insya-Allah. Semua dapat masuk dalam majlis kita. Masya Allah. Masya Allah. Imran Qadir, Waalaikumsalam warahmatullahi. Norizan Razak, Jeff Hasbullah, Syabrimi Siddiq Muda, Abdullah Azli, Syah Alam, Waalaikumsalam. Ustaz Abu Bay, Amirul Arif, Masya Allah. Muhammad Zaki, Ustaz Zaki Yaakob, Tuan Imam kita Maimum Yunus, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah, untuk kita mulakan dengan iman dan ihtisab. Dan kita hadirkan iman dan ihtisab dalam majlis kita kali ini, Masya Allah. Setiap waktu dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka-mereka yang paling penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita akan berada di muka surat 190 dalam jilid ketiga, Babul Imamah, bab menjadi imam. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Bintu Adam, Ayub Mujiyo, Ahmad Nurul Zaman. Waalaikumsalam. Ahmad Nurul Zaman, Dr. Nurul Zaman kita lama tak hadir dalam majlis. Mungkin ada ataupun menyembunyikan diri. Ada tak dapat bagi komen ataupun macam mana, baru habis 40 hari ke. Dr. Nurul Zaman kita, Masya Allah. Maryam Ahmad, Muhammad Nazaruddin, Masya Allah. Dan satu lagi datuk kita, iaitu yang daripada Kuantan, nama apa dah terlupa dah datuk itu, Zainab Abdullah. Malam ni kita berada kepada Babul Imamah. Babul Imamah, bab menjadi imam. Tajuk dia, bab macam mana, siapakah yang sepatut menjadi imam dan sebagainya. Maksud imamah, babul imamah dalam bab ini ialah imamatus sughra. Imamatus sughra, imam sughra kecil, imamatul kubra besar. Imamatus sughra kalau kita tulis imamah sughra, kalau baca dengan Arab sebab dia ada ta tu, imamatus sughra, yakni menjadi imam solat berjemaah.
Bukan imamah kubra. Imamah ketua tu iaitu ketua atau pemimpin orang Islam. Ketua atau governor dan pemimpin orang Islam lah yang kita panggil dia imamatul kubra. Kubra ni besar, pemimpin lah. Imam tu juga dipanggil sebagai pemimpin. Tapi maksud di sini oleh kerana dalam bab solah babul imamah maksudnya ialah babul imamah maksudnya babul imamatul sughra, iaitu untuk menjadi imam di dalam solat. A'immah, yakni ulama-ulama berselisih pendapat ikhtilaf siapakah yang paling layak menjadi imam. Siapa yang layak untuk menjadi imam? Untuk menjadi imam di dalam solat berjemaah tadi. Pertama, tiga a'immah berpendapat afqah lebih layak. Afqah iaitu orang yang mahir dalam fiqh. Afqah, yakni afqah ni ulama lah, orang alim lah. Imam Ahmad berpendapat aqra ni ialah qari. Qari daripada perkataan qari'ah, daripada membaca perkataan qari, iaitu dia panggil aqra. Aqra ialah yang lebih layak. Maksudnya qari itu orang qari lah, orang yang baca sedap tu lah. Orang yang baca sedap. Dia tak semestinya qari tadi dia baca sedap, tapi makhraj dia betul lah. Makhraj dia betul, sifat huruf dia tu betul. Walaupun suara tak sedap, tapi kalau makhraj huruf tu betul, suara sedap pula, sedap lagi jadi itu imam kalah orang lain. Tak boleh lawan. Begitu. Afqah ialah orang yang alim mengenai Al-Quran. Afqah ni cuma dalam Quran, dalam hadis kata afqah. Afqah ni ialah orang yang alim mengenai Quran dan hadis. Aqra pula ialah orang yang alim mengenai Quran sahaja. Aqra, afqah. Afqah ni ialah orang yang alim mengenai Al-Quran dan hadis. Mengenai Al-Quran dan hadis, itu kita panggil dia afqah. Manakala aqra pula ialah orang yang alim mengenai Al-Quran. Kebiasaan di negara kita, Hind dan Pakistan, di India dan Pakistan, bila disebut qari, bila kita kata qari, ialah merujuk kepada orang yang mahir tentang hukum ahkam membaca Al-Quran, tajwid, qiraat dan sebagainya. Jika di tanah Arab, biasanya ia merujuk kepada seorang yang mahir berkenaan lafaz dan makna ayat-ayat Al-Quran. Dia beza sikit ta'arif di segi qari itu. Sebab di Malaysia, di negara kita, di India dan di Pakistan lah tempat saya belajar dia, di India dan sebagainya, bila disebut qari, ni qari ni qari ni maksud apa qari? Maksudnya bagi kita ialah orang itu merujuk kepada seorang yang mahir tentang hukum ahkam Al-Quran. Semua bab hukum ahkam Al-Quran dia mahir, tajwid, qiraat dan sebagainya. Tapi jika di tanah Arab, biasanya qari tadi kita kata merujuk kepada orang yang mahir berkenaan lafaz dan lafaz. Orang yang berkenaan dengan lafaz, bukan setakat lafaz sahaja, dan makna-makna ayat Al-Quran, kedua-dua sekali. Di zaman sahabat pula, itu bila situation kan, keadaan dia berubah. Bila datang tu kan macam kita katalah qalbun, kita kata hati, sedangkan jantung. So makna keadaan tu telah berubah. Tapi bila di zaman awal, di zaman sahabat dahulu, di zaman sahabat pula, apabila dikatakan aqra, merujuk kepada orang yang alim mengenai Al-Quran. Orang yang alim, bukan setakat dia pandai, dia tahu tajwid, hukum, sifat, bukan tahu tajwid saja, bukan tahu qiraat saja, tak. Bahkan orang yang alim, iaitu orang yang mahir tentang hukum ahkam dalam Al-Quran. Di zaman kita sekarang, orang alim mengenai Al-Quran tidak semestinya. Di zaman kita sekarang ni, orang alim mengenai Al-Quran tidak semestinya alim mengenai sunnah. Jadi orang yang alim tentang Al-Quran,
Orang yang mahir tentang Al-Quran ni, dia tak semestinya mahir tentang sunnah. Lihatlah ketika waktu marazul maut, sakit yang membawa kepada kematian. Bila kita lihat ketika satu peristiwa marazul maut, faqa marad al-maut, marazul maut lah, maradul maut. Maradul maut ni iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Baginda sedang memerintah, baginda memerintah Sayyidina Abu Bakar menjadi imam menggantikan Nabi. Sedangkan di sini terdapat Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang diiktiraf sebagai sebaik-baik qari. Qari di zaman Nabi, orang yang sedap baca Quran ni, di zaman Nabi Aqra' dia panggil, ketua qari. Nabi pun kata Aqra'ul Quran ialah Ubay bin Ka'ab. Aqra'ul Quran, orang yang qari dalam Al-Quran. Nabi berkata dalam hadis dia, Aqra'ul Quran ialah Ubay bin Ka'ab. Tetapi kenapa semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, gering, semasa tu Nabi tidak memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, bahkan sebaliknya, iaitu memerintahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Lihat, sewaktu maradul maut, sakit yang membawa kepada kematian baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan Nabi. Sedangkan di sana terdapatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang diiktiraf sebagai sebaik-baik qari. Jika melihat kepada ma'ruf di zaman kita, kalau kita tengok zaman sekarang masyhur, ma'ruf tu benda yang masyhur, memanglah merujuk kepada orang yang mahir tentang bacaan Al-Quran, tapi dia hanya berkaitan dengan satu rukun sahaja, iaitu bacaan Fatihah. Kalau kita tengok dalam sembahyang ni, salah satu rukun ialah membaca Al-Quran. Tapi banyak lagi kan rukun-rukun. Kita kan dah ada rukun 13. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita ada rukun 13. Kalau Hanafi dia ada 6. Dia ada 6 rukun. Dan salah satu rukunnya Fatihah. Fatihah tu salah satu daripada rukun solat. Tapi kalau Hanafi dia tak kata Fatihah tu rukun, Fatihah tu wajib aja. Rukun dia tak ada di dalam Hanafi. Fatihah tadi, sebab Fatihah adalah wajib. Okeylah di situ. Tetapi jadi zaman kita memanglah merujuk kepada orang yang mahir tentang Al-Quran, tetapi dia hanya berkenaan dengan satu rukun saja dalam, iaitu membaca Fatihah dan ayat-ayat lah. Tambahan pula, dia hanya mengetahui tentang bacaan saja, tidak mengetahui mengenai hukum-hukum yang lain berkaitan solat. Jadi sebab itu perkataan Aqra', nanti kita akan bincang dalam hadis ini, perkataan Aqra' yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah a'lam. Aqra' maksud dia a'lam, orang yang mengetahui, walaupun dia bukan qari, tapi bacaan dia betul lah, atau cuma dia tak sedap suara je lah, begitu. Fasal awal, fasal pertama, iaitu fasal pertama, siapakah yang layak menjadi imam? Wa Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fi qira'ah sawa'an fa a'lamuhum bi sunnah wa in kanu fi sunnah sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrah sawa'an fa aqdamuhum sinnan wa la ya'ummanna ar-rajulu rajula fi sultanihi ولا يقعد في بيته على تقريمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله. Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah mengimami sesuatu kaum oleh orang yang paling mahir membaca Al-Quran. Kita terjemah lafzi dulu. Jika kesemua mereka sama dari segi bacaan, maka yang paling alim, yakni mengetahui mengenai hadis-hadis Nabi, iaitu sunnah. Jika mereka sama dari sudut tu, alim pun dia, pengetahuan tentang sunnah yang paling terdahulu. Dua-dua tu, alim lagi, aqra' lagi, alim maksudnya alim tu alim bil sunnah, aqra' bil Quran, tapi alim juga alim aqra' bil Quran. Okey. Dan jika mereka sama, maka hijrahnya, jika hijrahnya sama juga, maka yang paling berumur di kalangan mereka. Dan tidak boleh seorang itu mengimami ke atas sultannya, begitu jika seorang tetamu ke atas tuan rumahnya, melainkan dengan izinnya. Dan tidak boleh seorang itu mengimami ke atas sultannya, begitu juga seorang tetamu ke atas tuan rumahnya. Dua situasi di situ, dengan izinnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain berbunyi, tidak boleh seorang lelaki mengimami lelaki yang lain bersama keluarga lelaki tersebut. So kita akan jelaskan di sini. Okey. Ya ummu. Imam Tibi rahmatullah alaih menyatakan, yakni pengarang Imam ustaz kepada pengarang kedua, iaitu Imam Tibi rahmatullah alaih mengatakan bahawa ianya memberi makna amar. Yang umur ni daripada perkataan amar, liya ummahum, yakni hendaklah mengimami mereka. Jika sama sifat yang disebutkan, maka didahulukan yang terhijrah, kemudian yang lebih tua. Jadi ulama tidak berikhtilaf pada aqra' dan afqah, didahulukan daripada selain keduanya. Ulama tak ada dalam ikhtilaf, tidak ada dalam ikhtilaf pada aqra' dan afqah. Aqra' dan afqah didahulukan daripada selain keduanya. Mana kalau selain keduanya tak boleh, kalau yang tua atau yang berhijrah. Tapi aqra' dan afqah ni tidak didahulukan selain daripada yang ketiga tadi. Tetapi ikhtilaf, tidak ikhtilaf. Cuma ikhtilaf manakah? Cuma di antara umur tua dengan umur muda tak ada ikhtilaf, yang tua dan umur yang berhijrah, kemudian yang berhijrah dahulu, tak ada ikhtilaf. Yang berhijrah dahululah yang layak menjadi. Cuma ikhtilafnya pada aqra' dan afqah. Ikhtilaf pada aqra' dan afqah didahulukan selain daripada keduanya, tetapi ikhtilaf di antara afqah dan aqra'. Kalau afqah dan aqra', ada afqah nak dibandingkan dengan dua, maka afqah lah. Ada aqra' nak dibandingkan dua dengan muqaddam, muhajir dan muda, maka aqra' lah. Jika aqra' nak bandingkan dua, yang kedua, yang ketiga dan keempat. Jika afqah nak bandingkan yang ketiga dan yang keempat. Cuma yang menjadi perselisihan pendapat, saya rasa boleh faham yang menjadi perselisihan pendapat di sini ialah di antara afqah dan aqra' yang lebih didahulukan. Di antara afqah, mana yang kita kena dahulu? Ikhtilaf ulama di sini, nak dahulukan aqra' ke nak dahulukan afqah. Hadis ini boleh menjadi dalil bagi mereka yang berpendapat bahawa aqra' berpendapat mendahulukan aqra' berbanding afqah. Kalau kita tengok pada lafaz, ya ini Nabi kata ya ummul qauma aqra'uhum. Aqra' dulu. Kalau tengok pada lafaz, maknanya aqra' dulu dibandingkan dengan afqah. Kalau hadis ni dalil bagi Imam Ahmad lah, sebab Imam Ahmad kata aqra' dulu daripada afqah. Ni dalil yang dijadikan oleh Imam Ahmad
bahawa aqra' dahulu daripada afqah. Okey. Hadis ini adalah pendapat sebahagian ulama mazhab. Ini adalah sebahagian pendapat, maknanya aqra' berbanding afqah. Ini adalah juga sebahagian ulama bermazhab Imam Abu Hanifah, antaranya Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan sebahagian juga ulama-ulama Syafi'i ada, sebahagian kecil. Hanafi pun ada, tapi mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Yusuf ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Begitu. Dalam ulama-ulama Syafi'i pun ada mengatakan aqra' lebih kuat daripada afqah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, Imam Malik dan Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik dan Imam Syafi'i sendiri, dan Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf sahaja yang berpendapat aqra' tadi. Begitu. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat afqah lebih didahulukan berbanding aqra', kerana kadang-kadang berlaku perkara atau masail di dalam solat yang hanya boleh diselesaikan oleh imam yang faqih sahaja. Jadi Quran ni bukan masalah, sembahyang ni bukan hanya masalah qiraat saja, bukan masalah bacaan sahaja, tak, banyak lagi hukum ahkam. Banyak lagi hukum ahkam kan. Yang kadang-kadang tu imam bangun 5 rakaat ke-5, makmum gelabah orang belakang. Makmum gelabah orang belakang. Sebab makmum tahu Pak Imam tu bangun rakaat ke-5. Ada sebahagian tu masya-Allah betul bendul macam Pak Imam juga. Mungkin Pak Imam tu lupa, dia pun ikut Pak Imam je lah. Ada sebahagian tu dah tahu dah Pak Imam tu dah betul, Pak Imam tu dah naik rakaat ke-5. Ini banyak masail-masail dalam solat yang akan timbul. Jadi bila perkara ini berlaku, maka Imam Syafi'i kata, dan Imam Syafi'i dan Imam Malik kata afqah lah yang lebih afdal, yang didahulukan berbanding aqra', kerana kadang-kadang berlaku perkara atau masail dalam solat yang hanya dapat diselesaikan oleh imam yang afqah sahaja. Jawapan mereka dalam hadis ini bahawa aqra' di kalangan sahabat zaman itu juga ialah alim. Aqra' maksudnya ialah orang yang alim tentang Quran dan hadis di zaman sahabat. Dan kita tulis dah atas dulu tu dalam tajuk bab, definisi bab tu selepas Imam Ahmad. Afqah ialah orang yang alim mengenai Al-Quran dan hadis. Afqah tu cuma perkataan afqah, tapi dia sebenarnya alim, dan dia adalah alim dan aqra'. Dia adalah afqah, dia adalah alim tentang Al-Quran, dan dia juga alim tentang hadis. Dia juga alim tentang hadis. Itu jawapan kedua yang kita jadikan. Jawapan mereka dalam hadis ini bahawa aqra' di kalangan sebahagian sahabat di zaman Rasulullah juga adalah seorang yang alim berkenaan ahwal solat, iaitu afqah. Walaupun halnya tidak begitu pada zaman kita hari ini. Walaupun halnya tidak begitu pada kita, zaman kita hari ini. Zaman kita hari ini, qari itu dia tak mahir sangat. Sebab itu kalau kita di India, di Pakistan, kita panggil dia qari. Bila qari, so dia tak jawab masalah dah. Kita tahu dah, dia hanya tahu dalam Al-Quran saja. Dia dalam hukum akam ni, dia tak tahu mendalam macam mana afqah dan a'lam. Sebab tu kita kata, kita maksudkan aqra' tu ialah a'lam. Afqah tu maksudnya, afqah tu alam lah, yang alim. Walaupun tidak sebegitu pada zaman kita hari ini. Fa'a'lamuhum bisunnah, yang paling alim mengetahui, yakni mengenai sunnah. Imam Tibi menyatakan bahawa maksud as-sunnah ialah hadis-hadis. Maka yang paling alim mengenainya tentangnya di zaman sahabat juga ialah afqah. Jadi orang yang alim di zaman sahabat, orang yang alim dalam Quran dan orang yang alim dalam sunnah.
a'lamuhum bisunnah. Imam Tibi mengatakan, ini Imam Tibi menjelaskan, Imam Tibi ni dah dekat dengan sahabat dah, dibanding dengan kita jauh lagi. Imam Tibi ni ialah 1000 tahun dah daripada kita. Zaman kita dengan Imam Tibi tu hampir 1000 tahun dah. Jadi sebab itu Imam Tibi kata maksud alim, a'lamuhum ni, a'lamu orang yang alim tentang sunnah, ialah iaitu tentang hadis-hadis. Mereka juga alim di zaman sahabat. Dan tentangnya di zaman sahabat juga adalah afqah. A'lam ni juga afqah. A'lam ni juga afqah. Boleh Aqra' ni juga afqah, dan a'lam ni juga afqah. Boleh faham? A'lam tu juga, aqra' juga afqah, afra' juga afqah, dan a'lam tu juga afqah. Jadi sebab itu kita mentarjihkan imam itu afqah. Kalau kita tengok qari-qari dunia sekarang pun, kalau qari-qari dunia ni, orang-orang pemegang sanak-sanak qari-qari dunia daripada Syam, so bacaan dia, taranum dia sebutan dia betul lah. Syekh Aiman sekarang, Syekh Aiman daripada Syria, semua sekali yang masyhur sekarang Syekh Aiman, dan Syekh Quraijim. So Syekh Quraijim tu suara dia bukan merdu, bukan suara dia sedap, tapi dia adalah pemegang sanak Quran yang tertinggi di zaman sekarang. Sebab beliau adalah orang yang sanad, dipanggil sanadnya sanatul ali. Di antara Syekh Quraijim dengan Rasulullah hanya ada 28 orang guru. Inilah yang paling pendek disegi sanadnya, yang paling dekat dengan Rasulullah. Sebab tu dia panggil sanad tu Ali. Mungkin orang lain ke 29, orang lain ke 30. Itu dari segi sanadnya lah. Misalnya kalau kita orang kalau ambil daripada kalau hadis daripada syekh kita, iaitu Syekh Sufi Sarwas, kita adalah ke-31 dengan Rasulullah. Tapi kalau kita ambil dengan sanad Mia Ali, kita ke-29. Kita dengan Rasulullah 29. So kita untung 2 sanad di situ. Sanad kita Ali daripada hadis lah. Begitu juga mengenai Al-Quran. So sekarang alhamdulillah lah, ada 2 perkara di Malaysia dalam berlaku, iaitu pengajian hadis secara bersanad dan pengajian Al-Quran juga. Masya Allah, dah ramai dah mereka-mereka yang belajar bersanad. Tuan-tuan kena carilah guru-guru Al-Quran tuan-tuan dengan bersanad. Kalau guru hadis bersanad, tuan-tuan dah belajar dah dengan saya sedikit sebanyak. Begitu. Begitu. Khair. Wa fi sultanihi, maknanya ialah ke mana sahaja tempat seseorang itu pergi. Misalnya dia alim, dia afqah, dia pergi mana, maka yang layak menjadi imam ialah imam yang dilantik di tempat tersebut, iaitu imam rawatib. Maksudnya di masjid kita kan, di masjid kita Ustaz Zaki, masjid kita kan ada imam yang dilantik oleh kerajaan dan imam yang dirawatib, yang imam itulah yang menjadi imam. Walaupun datang orang yang hebat sekalipun, dia tak boleh dijadikan imam di situ. Sebab imam tempatanlah kena naik. Imam tempatanlah kena naik. Imam tolak kita panggil. Ada satu masjid tu imam tolak. Tuan-tuan tak pernah tengok masjid imam tolak. Kalau kata ustaz apa dah yang jadi imam kat masjid Uniten tu, ustaz apa dah, hayalah tu lupa dah ustaz tu. Ustaz Syafi'i dia mengaji pondok. Pondok sana tu. Jumpa lama tak jumpa Ustaz Syafi'i. Dia last kali dia jadi imam di Masjid Uniten tu. Dia kata, Ustaz pernah tengok tak imam tolak? Masjid imam tolak. Masjid imam tolak maksudnya masjid tu dia tak ada imam tetap.
Siapa tengok serban besar, dia kena tolak jadi imam. Imam tolak. Jadi sebenarnya setiap masjid, setiap surau, dia dah tentukan imam-imam dia. Jadi kalau kita pergi kat situ, kita tak boleh memandai nak jadi imam lah. Kita tak boleh pandai nak jadi imam lah. Sebab imam tempatan sudah ada. Sebab tu Nabi kata wa fi sultanihi, maknanya ialah ke mana sahaja tempat seseorang itu pergi. Macam satu orang tu dia hebat dengan Quran, dia alim lagi, dia Quran lagi, dia pergi ke mana, maka yang lebih layak menjadi imam, misalnya saya pergi tempat Ustaz Zaki, so Ustaz Zaki lah kena layak jadi imam di situ, sebab dia imam rawatib situ. So ataupun dia imam lantikan di masjid dia tu. Mana Ustaz? Di mana Ustaz Zaki? Ustaz Zaki jadi imam ke mana? Jadi Ustaz Zaki lah jadi imam. Di situ. Sebab dia ialah orang yang dilantik di tempat tersebut. Begitu. Dia orang lain tak boleh. Orang tak boleh memandai-mandai. Orang lain tak boleh memandai-mandai untuk jadi imam. Kalau dia tu seorang, kecuali orang tu dia pelawar ke, tuan boleh jadi ke, dipelawarkan, tak apa kita naik. Itu pun atas dia nak naik tak naik lah. Tapi yang berhak untuk menjadi imam ialah orang tempatan tu sendiri. Begitu. Layak menjadi imam ialah orang yang dilantik di tempat tersebut, yang kita panggil dia imam rawatib atau imam pelantikan tadilah. Walaupun dia seorang qari yang hebat sekalipun. Kalau mari seorang qari hebat sekalipun, dia tak boleh jadi imam di situ. Dia bukan hak untuk menjadi imam di situ. Sebab imam di situ, kadang-kadang kalau kita pergi bukan di Ampang ke Ustaz Zaki ni di mana tahu dia jadi imam di Ampang ke? Tak tahu. Okeylah, tak apalah, di Ampang ke, saya rasa di masjid apa tahu. Tak ingatlah di Ampang ke, tak ingatlah. Di kawasan Ampang lah tu. Tapi apa nama tempat tu? Satu lagi tempat Ustaz Zaki. Pandang Indah, Masjid Bukit Indah. Tengok Ustaz Zaki dah keluar dah. Masjid Bukit Indah. Pandang Indah. Masjid Ustaz Zaki Pandang Bukit Indah bukan Pulau Indah. Okey, tak apa. Pandang Indah, bukan Pandang Indah, Bukit Indah. Okey. Pendapat yang lebih sahih di sisi mazhab Syafi'i bahawa afqah lebih aula daripada aqra dan awra. Awra ni apa dia? Ialah orang yang warak. Afqah tu lebih aula lagi daripada aqra, iaitu daripada qari, dan awra iaitu orang yang warak. Didahulukan afqah dan aqra berbanding dengan orang yang berumur tua, yang mulia, yang lebih mulia keturunannya. Mengikut pendapat jadid Imam Syafi'i, didahulukan yang berusia berbanding yang keturunan lebih mulia. Jika sama dari segi kedudukan, maka didahulukan yang lebih bersih dari segi pakaian, badan paling merdu. Baru mari suara merdu, suara merdu ni dia lah. Bukan hak suara merdu tu terus dia jadi imam, tak. Elok dari segi rupa paras, handsome pula macam Ustaz Zaki. Okey lah. Kalau Ustaz Nur tak boleh jadi tak handsome. Macam Ustaz Zaki. Lepas tu Imam Junaid kita pun dah meninggal, almarhum. Kalau kita orang pergi ceramah kat masjid Imam Junaid di Negeri Sembilan, kalau kita pergi ceramah masjid semua, maka Imam Junaid kata, Ustaz jadi imam. Tak boleh, di sini ketua imam lah kena jadi imam. Suara saya pun memang tak sedap, malu nak jadi imam. Kalau suara sedap habis lah orang, dah lah mengajar lagi, jadi imam lagi, tak cari makan lah orang lain. Khair, tak apa, itu berseloroh sikit-sikit. Pemilik manfaat sesuatu tempat dengan sebab pemilikan dan seumpamanya lebih aula. Pemilikan manfaat. Tetapi jika dia bukan ahli, maka dia boleh mendahulukan orang lain untuk menjadi imam di situ. Pemilikan manfaat, iaitu sesuatu tempat, pemilik suatu tempat dengan sebab pemilikan dan seumpamanya lebih aulalah. Tapi kalau dia bukan ahli, so dia lantikkan orang lah untuk jadi imam di situ. Pemerintah lebih aula dalam kawasan pemerintahannya berbandingkan afqah dan pemilik tempat. Sebahagian daripada kitab Minhajul Talibin daripada kalangan Imam Nawawi, bukan qaid ihtirazi. Jadi pemerintah lebih aula. Jadi kalau pemerintah mari tak apa, kita dahulukan. Sebab
zaman-zaman sahabat Nabi SAW dan zaman-zaman pemerintahan selepas itu, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pemerintah yang jadi imam. Pemerintah yang jadi imam. Zaman Abbasiyah tu baru lantik ulama. Umara dan ulama. Dulu umara yang menjadi imam. Umara lebih besar lagi untuk jadi imam, sebab mereka yang umara pada mereka itu adalah orang-orang yang mahir dah dalam Al-Quran tu. Mereka lah dikedepankan, umara serta ulama. Tapi sekarang umara dah ke belakang dah, pemimpin duduk belakang dah, sebab pemimpin pun Masya Allah lah mengenai pengetahuan mereka tentang Quran dan hadis agak ke belakang lah dibandingkan dengan ulama. Dah beza. Dulu umara dan ulama tu sebanding. Dialah umara, dialah ulama. Sekarang ulama beza dengan umara. Sekarang umara ni, pemimpin-pemimpin, dia agak ke belakang lah di dalam Al-Quran dan Sunnah ni. Sebab tu dia ada ulama. Ulama ke depan dah. Masjid-masjid dia depankan ulama daripada umara. Tapi kalau umara tu dia lebih aula lagi lah. Pemerintah tu umara lah, lebih aula pada kawasan pemerintahannya berbandingkan dengan afqah dan pemilik-pemilik tempat. Di zaman Nabi, orang yang aqra' ialah orang yang alim mengenai Al-Quran, dan orang yang afqah ialah orang yang alim mengenai hukum ahkam. Oleh itu hadis ini bersesuaian sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Hadis ni juga kita tetap sabit bahawa afqah itu ialah orang alim, bukan hanya qari sahaja, tapi orang yang mahir tentang Al-Quran, iaitu qari serta alim tentang Al-Quran. Bukan qari saja, bukan pandai sedap baca Quran, sedap tajwid, sedap saja, tak, tapi orang yang alim tentang Al-Quran. Jadi sebab itu pendapat Imam Syafi'i ialah afqah. Sebab itu kita berpendapat afqah itu lebih besar daripada aqra'. Kalau afqah tu suara dia tak sedap, dengan aqra' suara sedap. So afqah juga dihadapankan daripada aqra'. Okey, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahmatullah alaih. So hadis yang ke 1118 kurungan 2 babul imam. Malam ni dia agak panjang sikit perbahasan dia. Ingat nak pergi 10 muka surat, baru dekat 40 minit lah, setengah jam lah, baru hadis pertama habis. Sebab dia ada, kadang-kadang ada tempat tu dia berbeza, ada tempat tu dia panjang sikit lah. Ada tempat perbahasan yang perlu kita faham. Perlu kita faham yang lebih mendalam. Ada tempat yang kita boleh baca laju lah. Untung sikit kita sikit. Mana benda yang agak mudah kita jalan lah. Benda agak payah kita kena perbahasan dia agak macam Kitabul Iman dulu, perbahasan kita panjang satu-satu hadis. Sekarang ada tempat-tempat pendek, kita jalan saja sebab banyak lagi nak dibahaskan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kanu salasatan fayammuhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, rawahu Muslim. Wa zakara al-hadits Malik ibn Huwairis fi bab ba'da babin fadlil azan. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu 3 orang bersama kamu, yakni bersama kamu, maka hendaklah salah seorang daripada mereka menjadi imam, dan orang yang paling berhak menjadi imam di kalangan kamu ialah orang yang mahir tentang Al-Quran. Saya terjemah faya'ammu, iaitu salasan faya'ammuhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum tu saya tak terjemah aqra' lah, sebab bagi pendapat kita Imam Syafi'i ialah orang yang mahir tentang Quran dan alim tentang Al-Quran. Jadi kita terjemah dia orang yang alim tentang Al-Quran lah. Yang berhak menjadi imam ialah orang yang paling mahir dalam membaca Al-Quran. Beliau menyebut hadis Sayyidina Malik bin Huwairis dalam bab selepas babul kelebihan azan. Penerangan. Jika 3 orang, maksudnya bukan untuk 3 orang sahaja.
tiga orang itu adalah syarat ittifaqi, iaitu syarat kebetulan, iaitu syarat sepakat. Jadi bukan syarat ihtirazi, tak dapat tidak kena tiga orang, lebih pada tu pun tak apa. Ittifaqnya ialah ittifaqnya, mufakatnya tiga orang atau lebih sahaja. Jika dua orang pun juga terhasil jemaah, boleh juga jemaah dalam dua orang atau lebih. Imam Tibi menyatakan bahawa para sahabat pada peringkat awal memeluk Islam pada usia yang telah lanjut kebiasaannya, dan banyakkan sahabat-sahabat masuk Islam dah lama dah, sudah tua dah masuk Islam, maka mereka mempelajari fiqh dahulu sebelum Al-Quran. Jadi mereka dah mahir dalam fiqh, barulah mereka belajar Al-Quran. Manakala sahabat yang datang selepasnya, sahabat yang datang selepasnya mempelajari Al-Quran pada usia yang masih muda dan kecil sebelum mereka menjadi faqih, maka mereka tidak akan menjadi seorang qari, melainkan mereka juga telah faqih dalam agama. Jadi maka orang yang, maknanya mereka, maksudnya orang yang bila dah tua tu, dah tua kan, Quran pun baru nak turun zaman Nabi SAW. So mereka banyak belajar hukum ahkam lagi daripada tentang hukum ahkam Al-Quran. Hak muda-muda ni yang banyaknya belajar Al-Quran serta belajarnya alim selepas itu. Begitu. Fasal kedua, iaitu siapakah yang layak di kehadapan dengan mengikut kategori masing-masing. Mengikut kategori masing-masing, siapa yang sepatutnya dihadapankan. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, hadis yang ke-1119. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas semua malam ni diam saja sebab bab tu imam saja malam ni. Jadi hak orang boleh jadi tu imam tu lah yang berbunyi sedikit, lain tu kat diam dengar je lah, sebab tak layak nak jadi imam. Okey, tak layak. Termasuklah orang yang membaca pun tak layak nak jadi imam. Okey. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam liyu'azzin lakum khairukum wal ya'ummakum qarra'ukum, rawahu Abu Daud. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang paling terbaik di kalangan kamu melaungkan azan, suara sedap laung azan, dan yang paling mahir dalam membaca Al-Quran menjadi imam kepada kamu. Soalan yang dijadikan tajuk hadis. Jawapannya sebagaimana dalam hadis. Kadang-kadang tajuk tu soalan, jawapan dia hadis. Tu saya kata tu, soalan dijadikan tajuk. Siapakah yang layak dikehendaki dikehadapankan mengikut kategori? So jawapannya mana? Dalam hadis tu. Kadang-kadang dia panggil terjematul bab. Imam Bukhari rahmatullah alaih dalam untuk memahami kitab Bukhari rahmatullah alaih, kitab Sahih Al-Bukhari rahmatullah alaih, kitab Jami'us Sahih lil Imam Bukhari rahmatullah alaih, untuk faham tu dia ada untuk faham terjematul bab. Terjematul bab ni maksudnya topik yang dikemukakan oleh Imam Bukhari bersama hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari. Untuk memahami topik Imam Bukhari, maka dia ada 16 atau 18 konsep. Ada menyatakan, ada sebahagian ulama mengatakan 16 syarat. Kena faham 16 syarat ni baru faham topik Imam Bukhari. Ada pendapat mengatakan 18 sebab dalam 16 tu dia ada pecahan lagi dua. Yang ke-16 tu dia pecah A dan B. 16 satu basic dan dipecah A dan B, sebab tu jadi 18. Begitu. Ada pendapat mengatakan 18, ada pendapat mengatakan 16 dalam nak memahami terjematul bab oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih. Topik yang dikemukakan oleh Imam Bukhari yang dibawa oleh topik. Imam Bukhari bawa topik dan Imam Bukhari bawa hadis. So nak comparekan topik dengan hadis tu, kena faham 18 kaedah atau 16 kaedah yang disyaratkan oleh Imam Bukhari. Yang ini yang telah disyarahkan oleh ulama-ulama untuk memahami topik Imam Bukhari. Sebab tu Imam Bukhari special dia dalam terjematul bab. Imam Bukhari kalau kita belajar hadis, dia special dalam terjematul bab. Tak apa. Jadi di sini saja saya nak
gambar kepada Tuhan. Soalan di dalam tajuk, jawapan pada hadis. Antara ciri-ciri dan sifat yang perlu ada pada seorang muazzin ialah sifatnya takwa. Muazzin takwa, kerana melaluinya orang lain akan dapat mengetahui waktu sahur, berbuka dan waktu solat. Sifat amanah juga penting pada muazzin, kerana pada zaman dahulu muazzin akan mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, sekaligus tidak boleh menampakkan aurat rumah masing-masing di kelilingnya. Sekaligus boleh ternampak aurat dan rumah masing-masing. Dia naik tempat tinggi, rumah tu kan rumah-rumah orang, akan nampak anak-anak dara orang. Tapi orang muazzin ni dia paling warak, dia tak tengok pun rumah orang, tak tengok pun rumah orang dan sekelilingnya. Seorang yang amanah lagi takwa akan mampu memelihara dirinya daripada perkara-perkara tersebut. Dan yang terbaik di kalangan kamu untuk menjadi imam ialah qari, dan qari telah kita jelaskan di dalam hadis yang pertama tadi. Khair. Imam sepatutnya orang tempatan. Imam sepatutnya orang tempatan, bukan orang yang mendatang atau orang musafir, atau bukan Pak Imam tolak. Pak Imam main tolak, bukan. Wa an Abi Atiyah Al-Uqali radhiyallahu anhu qala kana Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu ya'tina ila musallana yatahaddatsu fa hadaratis salatu yawman qala Abu Atiyah faqulna lahu taqaddama fasluhu qala lana qaddimu rajulan minkum yusalli bikum sa'uhaddithukum lima la usalli bikum sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Rawahu Abu Daud at-Tirmizi wa an-Nasa'i ila annahu iqtasara ala lafz an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Atiyah Al-Uqaili radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Malik bin Huwairis telah datang ke tempat solat kami. Sayyidina Huwairis ni, Malik Huwairis ni datang kepada tempat Abu Atiyah. Kami membaca hadis, telah datang ke tempat kami membaca hadis. Mari dia mengajar hadis. Mari mengajar hadis. Pada suatu hari telah masuk waktu solat, beliau berkata kami kepadanya. Maka beliau berkata, kami berkata kepadanya, kehadapanlah Tuan. Masya Allah, jemput jadi imam. Beliau berkata kepada kami, dahulukanlah lelaki dalam kalangan kamu. Aku akan menceritakan mengapa aku tidak mengimami kamu. Sebab apa aku tak nak jadi tok imam kamu? Aku mari baca hadis ya untuk kamu. Kenapa aku tak jadi tok imam? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menziarahi satu kaum, maka janganlah dia mengimami mereka, bahkan lelaki dalam kaum mereka menjadi imam kepada mereka semua. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, melainkan beliau merengkaskan halnya dengan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Penerangan, walaupun lelaki yang disebut dalam hadis ini merupakan seorang sahabat yang diminta untuk mengimami solat, beliau tetap enggan, bahkan menyuruh lelaki di kalangan mereka mengimami solat, kerana sabdaan Nabi SAW menuntut sedemikian. Sedangkan harus seorang itu menjadi imam sekiranya dapat permintaan daripada orang tempatan. Boleh dia jadi, tapi dia kata tak nak, aku nak beritahu macam mana hadis Nabi. Nabi kata jangan jadi. Sayyidina Malik bin Huwairis pernah datang bersama satu rombongan bertandang ke Madinah menemui Nabi. Mereka berada di sana selama 20 hari. Beliau tinggal di Basrah. Sebab tu dia kata, aku tengok dengan Nabi SAW dalam keadaan sedemikian. Aku tengok dah ada orang macam ni dalam keadaan sedemikian. Bolehkah orang buta jadi imam? Orang buta boleh tak jadi imam. Wa Anas radhiyallahu anhu qala istakhlafa Rasul sallallahu alaihi wasallam ibn Maktum ya an-nasa wa huwa a'ma. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW melantik Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu menjadi imam, sedangkan beliau ialah seorang yang buta. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Penerangan, hukum orang buta menjadi imam harus. Dalilnya ialah hadis ni. Orang buta boleh jadi imam. Walaupun dia buta, dia boleh jadi imam. Harus. Apabila Nabi bersafar bersama-sama sahabat,
bila Nabi nak pergi berjuang, bersafar, Nabi nak keluar daripada Madinah nak bersafar, maka tinggallah Saidina Ibnu Ummi Maktum di Madinah kerana beliau seorang yang buta. Dia tak boleh nak pergi berjuang, nak pergi perang pun tak boleh. Kebiasaannya beliau diuzurkan dengan daripada bersafar bersama mereka. Lalu Rasulullah SAW melantik beliau menjadi imam menggantikan baginda di masjid Nabi. Orang buta diharuskan menjadi imam sekiranya dia mampu untuk menjaga taharahnya, jika tidak makruh. Maknanya dia tahu tentang kesucian dia, sembah tentang taharah dia, wuduk dia. Maksudnya dia walaupun dia buta tapi dia mahir dalam benda-benda tu, tak jadi masalah, dan diharuskan orang buta untuk menjadi imam dan tidak makruh. Imam yang tidak disukai, solatnya tidak diterima. Ada juga tu imam yang mana tidak diterima solatnya jika tidak disukai. Apa maksudnya di sini? Hadis yang ke-100 1122/6. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatu la tujawizu salatuhum azanahum al-'abdu abiq hatta yarji'a wa imra'atun batat zawjuha 'alayha saqitun wa imamu qaumin wa hum la karihun. Rawahu wa hum lahu karihun. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun gharibun. Sayyidina Umamah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang solatnya tidak melepasi telinganya seorang hamba yang lari selagi tidak dia pulang. Seorang yang hamba dia lari daripada tuan dia, tak mendapat keizinan, dia lari daripada tuan dia. Dan seorang isteri yang bermalam sedangkan suaminya marah terhadapnya, dan seorang yang menjadi imam sedang kaumnya membencinya. Kaum dia benci kutu imam, macam mana pula? So diterangkan nanti di bawah penerangan. Solatnya tidak melepasi telinga, solat dia tak lepas pada telinga, yakni solatnya tak diterima lah. Maksudnya tak boleh dibawa ke akhirat dari sudut tuntutan, maka dia terlepas tanggungjawab. Tanggungjawab tu terlepas dah, tapi tak terima maksudnya tak mendapat pahala. Terima di segi tanggungjawab dia tertunai dah. Solatnya sudah tertunai, cuma berdosa dan kurang pahala. Al-Imam Tirmizi rahmatullahi alaih menyatakan bahawa kemungkinan maknanya ialah di akhirat kelak solat mereka tidak melepasi paras telinga pun tidak mendapat naungan, tidak mendapat menaungi mereka. Di sana kelak amalan-amalan soleh akan menaungi pelakunya. Amalan soleh itulah akan bantu kita di hari kiamat. Solat pun tak boleh bantu kita di hari kiamat sebab dengan 3 syarat tadi. Allahu Akbar. Kemarahan seorang suami. Jadi hamba yang lari, maksudnya hamba yang lari ni dia hamba kepada seorang, dia lari daripada dia lari daripada tuannya dan pergi. Dan satu kisah telah berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu orang hamba, dia lari daripada kaumnya, dia lari daripada tuannya di bawah penghambaan tadi. Dia datang ke Madinah, dia masuk Islam, dan dia tak bagi tahu dia hamba. Datang tuan dia nak ambil dia, maka dia dah Islam. Takkan Nabi nak serah balik. Nabi pun bayarlah, adalah, tunailah dia, bagi hak dia untuk bayar kepada tuan dan merdekakan dia. Nabi kata, kalaulah satu orang tu datang, dia seorang hamba dan dia datang pada aku, lepas ni aku kena tanya dulu, dah aku tak boleh terima lagi, sebab dia di bawah, dia berada di dalam genggaman orang lain. Okey. Kemarahan seorang suami yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah atas sebab-sebab syarak, bukan sebab duniawi, bukanlah sebab masak tak sedap, tapi atas dasar syarak lah sepatutnya. So banyaklah perkara syarak-syarak yang dibincangkan di situ. Okey. Dan di dalam bab ila kan, ila dah lepas lah bab ila. Ila kan di zaman ila tak lepas lagi. Jilid ke-7 bab ila tu sedap duk sebut ila saja. Sebab sekarang duk tengah check, final check untuk jilid ke-7 tu ada dalam bab ila, iaitu apabila isteri-isteri Nabi SAW datang meminta lebih, datang meminta keperluan lebih daripada Nabi SAW, menyebabkan Nabi marah dan Nabi telah
tidak bersama. Nabi duduk dalam bilik dia. Nabi tak mendekati mana-mana isterinya selama 29 hari, iaitu sebulan. Adakah ilah tu merupakan talak atau tidak? Itu perbahasan di dalam Kitabun Nikah pada jilid ke-7. Saya lama lagi lah lama lagi lah bab ilah tu jilid ke-7 baru nak start balik. Ilah dia nama bab ilah, nama ilah dalam bab tadi. Talak, fasah ke, hukum fasah ke, situ semua nanti kita akan belajar dalam jilid ke-7, iaitu Kitabun Nikah. Kitabun Nikah nanti ni kita jilid ke-3 ke-4. Okey, lama-lama tu dia habislah, sabar-sabarlah. Begitu. Okey, perlahan-lahan ni pun tuan-tuan dah champion of the year dah. Masya-Allah, kita mula bulan berapa dulu? Bulan 4 kita ingat kita mula akhir bulan 4 dah. Puasa kita akhir bulan 4 kita mula. Bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nak habis dah. So tuan-tuan 7 bulan ni nak habis 4 kitab dah. Banyak dah, 3 dan 4 dah nak habis. Banyak dah 7 bulan. Kalau setahun ni kita habiskan 4 kitab, setahun 4 kitab, okey lah, 12 kitab, 3 tahun lah. 3 tahun lah, 12 kitab, InsyaAllah. Tak panjang, InsyaAllah panjang umur tu kita habislah, InsyaAllah. Tahun ni nanti baru boleh menikah. Tahun 2020 menikah lah. Mungkin seorang lagi kalau ikut muda. Gitu. Jeff single sekarang ni. Jeff dia single sekarang. So boleh, dia tahun ni boleh dah. Jeff tahun ni boleh dah. Cuma dia dah single sekarang ni. Okey, sorry, minta maaf. Okey, karihun bermaksud kaum yang tidak menyukai. Jadi satu imam tu dia jadi imam pada kaumnya, sedangkan kaum dia tak suka kerana terdapatnya aib syar'iyah, aib yang keburukan dari segi syarak, bukan semata-mata makmum tu tak suka kepada imam tu, tak ada sebab pun. Dia kata dia bukan orang kita ni, mana kita boleh jadi dia tu imam, dia bukan kroni kita ni. Naik orang lain, kroni lain pula jadi imam. Naik orang lain, kroni lain pula jadi imam. Dia tak boleh kroni lama. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Okey. Bukan semata-mata tak suka, tapi atas dasar syarak lah. Sebagaimana suami tak suka kepada isteri tadi atas dasar syarak yang tertentu. So di sini banyak perkara lah. Begitu. Muda imam hijau, sekarang imam orang pula. Okey. Termasuk juga hakim atau khalifah yang melakukan kesalahan syarak. Dari sudut syaraknya, hakim atau khalifah dari sudut syaraknya. Satu hadis lagi sebelum kita berakhir di dalam bab ni dia panjang sikit. Okey, kita hanya muka 5 surat. Nak target sampai 10 muka surat, nak habiskan bab ni. So tak boleh jugalah, dalam bab ni kita tak boleh lagi, kita sambung nantilah. 3 golongan yang solatnya mereka tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 1123. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatum la tuqbalu minhum salatuhum man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun ata salatu dibaran wad-dibaru an ya'tiyaha ba'da an yafutu an tafutahu wa rajulun tabada muharraratan. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang solatnya tidak diterima. Seorang yang menjadi imam sedangkan kaumnya membencinya. Seorang yang solat di waktu dibar, yakni dibar selepas terluputnya waktu, habis waktu baru sembahyang. Takbir tu Allahu Akbar, waktu habis dah, dia takbir. Okeylah, dalam mazhab Imam Syafi'i dia kira ada dah, cuma dia sempat takbir, tapi teruk sangatlah sembahyang tu di akhir waktu dah.
terlupuk dah sembahyang tu, takbir tu habis sembahyang, habis waktu dah. Seorang lelaki yang menjadi orang yang merdeka sebagai hamba. Ni orang yang memperdagangkan manusia. Seorang lelaki dia ambil, dia kidnap orang tu, dia jadikan hamba. Sedangkan orang tu adalah merdeka tetapi telah dikidnap dengan sistem memperdagangkan manusia. Dia telah perdagangkan manusia yang dulunya merdeka tapi dikidnap, dijadikan hamba. Maka lelaki itu yang mana solatnya tak akan diterima. Orang dulu kan jahat-jahat dia pun sembahyang tak tinggal. Gitu. Kita ni kalau jahat tu sembahyang tak ada dah lah. Penerangan. Maksud hadis ialah dia tidak mendapat pahala daripada solatnya. Dia tidak mendapat pahala daripada solatnya. I'tabada. Seorang yang merdeka dianggap hamba. Antara gambarannya ialah seorang yang hamba. Seorang hamba yang dibebaskan kemudian dipaksa supaya berkhidmat seperti hamba. Ataupun maksudnya hamba yang sudah merdeka tapi dia sendiri yang menyembunyikan kemerdekaannya. Ataupun seorang yang telah dimerdekakan tapi dia dibawa ke negara Islam untuk dijadikan hamba. Maka orang yang memperlakukan perkara yang tiga-tiga dalam situasi tadi terhadap hamba tersebut tidak diterima solatnya. Ataupun dia orang yang merdeka tetapi dipaksa menjadi hamba. Dikenali sekarang ialah dalam istilah memperdagangkan manusia di bar, iaitu sembahyang dia sampai qada lah. Sembahyang dia tu sampai berlakunya qada. Wallahu a'lam. So kita berhenti di situ dulu. Kita sambung lagi insya-Allah pada hari Isnin ni lah. Kita sambung pada hari Isnin ni. Jadi esok malam kita akan buat daurah yang ke-13, Sabtu pagi dan Sabtu malam dan Ahad malam. Kita akan 4 daurah. Kali ini daurah kita insya-Allah kita akan umumkan sedikit sebab kita bagi daurah kita, dan siapa yang belum daftar lagi pada daurah-daurah tu yang ke-13 ni atau pada kali ini, masya-Allah saya belanja semua tuan-tuan untuk daurah pada kali ini insya-Allah. Kita akan belajar daurah nanti untuk daurah yang ke-13. Untuk daurah yang ke-13 insya-Allah kita jumpa malam esok untuk daurah ke-13 kitab jilid ke-4. Kitab jilid ke-4 di dalam Kitabuz Zakat. Jadi kita belajar jilid ke-4. Lepas tu jilid ke-4 tu juga dia ada Kitabuz Shaim bab puasa. Kitabuz Shaim bab puasa separuh, dan jilid ke-5 kita pergi lagi dalam daurah iaitu jilid habiskan Kitabuz puasa dalam jilid ke-5. So bila habis Kitabuz solat ni dalam jilid ke-3, so barulah kita akan take over jilid ke-5 selepas Kitabuz solat, selepas Kitabuz Shaim. Lepas Kitabuz Shaim kitab Fadail Quran. Di situ Fadail Quran kita akan kitab Fadilat Quran ni kita akan belajar dalam umum insya-Allah. Itulah saya target insya-Allah. Moga Allah SWT mudahkan kerja kita insya-Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.